Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minda Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang bertajuk Penegasan PAS terhadap perpaduan ummah. Kepada sesiapa yang berada dalam dilema, kefahamannya terhadap PAS yang berakidah Islam yang bersifat universal pada masa yang sama turut memperjuangkan kebangsaan Melayu dan Bumiputera. Sikap yang menimbulkan persoalan sehingga menimbulkan keraguan terhadap PAS yang membawa agenda perpaduan umat. Dikatakan pula, PAS memasuki semua kolam, kecuali kolam yang banyak buaya atau binatang berbisa. Akidah Islam yang berbeza dengan ideologi perlu dirujuk kepada huraian Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah yang mentafsirkannya. Kedua-dua sumber tersebut merupakan rujukan tertinggi dalam undang-undang tubuh atau perlembagaan PAS. Al-Quran menegaskan wujudnya bangsa dan perasaan kasihkan bangsa masing-masing itu merupakan fitrah kejadian manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara ini dinyatakan melalui firman-Nya yang bermaksud, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki, yakni Adam alaihissalam, dan seorang perempuan, yakni Hawa alaihissalam. Kemudiannya menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Surah Al-Hujurat ayat 13. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, "Dan antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi serta berlainan bahasa dan warna kulit kamu. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui." Surah Ar-Rum ayat 22. Setiap Rasul terdahulu dilantik bagi menyelamatkan kaum masing-masing dengan Islam. Mereka berjuang untuk membetulkan akidah agar beribadat kepada Allah yang Maha Esa, yang menjadi asas kepada seluruh kehidupan manusia, berpandukan kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlaku kezaliman dan kejahatan dalam segala aspek kehidupan seperti diri, keluarga dan masyarakat, termasuk dari sudut politik, ekonomi dan lain-lain. Segalanya bermula dengan perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendorong diri mereka kepada pengaruh nafsu kejahatan yang lahir daripada kelemahan manusia yang tidak berpandukan hidayah, yakni petunjuk Allah itu. Hal ini dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah sahaja dan jauhilah taghut itu, yakni pelampau dari sempadan Allah. Maka antara umat itu ada orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dan ada pula antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul." Surah An-Nahl ayat 36. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, "Dan kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya dapat menjelaskannya, yakni hukum-hukum Allah kepada mereka. Maka Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya, juga memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana." Surah Ibrahim ayat 4. Kasih kepada kaum dan bangsa menjadi fitrah kejadian manusia. Setiap orang Rasul menunjukkan kasih sayang kepada kaum dan bangsanya dengan menyelamatkan mereka bersama Islam dan menegakkan akidah Tauhid, yakni mengesakan Allah. Perkara ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya yang bermaksud, "Sesungguhnya
kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaum kesayanganku, sembahlah Allah sahaja. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya, jika kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, yakni kiamat. Surah Al-A'raf ayat 59. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaum kesayanganku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selainnya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Surah Al-A'raf ayat 65. Seterusnya, setiap Rasul memulakan dakwah kepada kaumnya dengan perkataan, wahai kaumku. Pada masa yang sama, dukungan keluarga terhadap setiap Rasul juga hendaklah diambil kira. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan contoh bagaimana Nabi Lut alaihi salam yang merintih kepadanya kerana tiada ahli keluarga yang bersamanya bagi menghadapi musuh. Dengan firman-Nya yang bermaksud, Lut berkata, seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau jika aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Surah Hud ayat 80. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, semoga rahmat Allah kepada Nabi Lut. Sebenarnya dia telah mendapat perlindungan yang kuat daripada Allah. Namun Allah tidak mengutuskan seorang nabi pun selainnya, melainkan bersamanya kaum keluarga bersama mempertahankannya. Riwayat Al-Bazzar 7934. Dalam pada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan betapa Nabi Syuaib alaihissalam mendapat perlindungan daripada keluarganya, sebagaimana yang disebutkan oleh firman-Nya yang bermaksud, mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah antara kami. Kalau tidaklah kerana keluargamu, tentulah kami telah merejammu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Syuaib menjawab, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedang Allah itu kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Surah Hud ayat 91 hingga 92. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada seluruh manusia pada akhir zaman, ketika seluruh dunia berhubungan dengan mudah. Perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam dimulakan dengan memperoleh kekuatan daripada dukungan kaumnya Quraisy dan kelompok keluarganya yang mempertahankannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Surah Syu'ara ayat 214. Apabila Islam menjadi akidah perjuangan yang menentukan dasar dan hala tuju kehidupan manusia yang sempurna dan berwawasan yang kekal sehingga akhirat, maka kecintaan kepada bangsa sekali-kali tidak boleh mendahului dan mengatasi kepentingan Islam. Hal ini demikian kerana Islam ialah penyelamat bangsa dan segala yang lain. Adapun perkara selain daripada Islam hanyalah alat dalam kehidupan dunia sahaja, maka diharamkan sesuatu kumpulan itu bersikap asabiah bangsa atau fanatik kaum, sehingga sikap itu melebihi kecintaannya kepada Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, bukan daripada kalangan kita orang yang menyeru kepada asabiah, bukan daripada kalangan kita orang berperang kerana asabiah, dan bukan daripada kalangan kita orang yang mati kerana asabiah. Riwayat Abu Daud 5121. Asabiah itu ialah membela kaum atau bangsa yang zalim. Sikap zalim terbesar ialah syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghasilkan kezaliman dalam semua lapangan kehidupan yang lain. Kecintaan kepada bangsa tidak boleh sekali-kali menghalang perjuangan Islam apabila berlaku pertembungan, termasuklah berkait hubungan kekeluargaan yang menjadi terasnya.
Hal ini ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir akan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surah At-Taubah ayat 24. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentang kaum musyrikin Mekah yang terdiri daripada kaum atau bangsa dan keluarganya sendiri apabila mereka menghalang dakwah Islam dan usaha menegakkan negaranya. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam akhirnya membebaskan Mekah daripada penguasaan kumpulan jahiliah Arab daripada kalangan keluarga dan bangsanya juga. Begitulah pendekatan perpaduan umat Arab yang menganut Islam daripada kalangan muhajirin yang berbilang-bilang keluarga bersama Aus dan Khazraj, penduduk asal Madinah. Begitu juga suku kaum Arab lain yang memeluk Islam menjadi tonggak kepimpinan negara yang berakidah Islam. Seterusnya menerima penyertaan bukan Islam yang tidak ekstrim daripada kalangan kaum Yahudi Madinah, Kristian Najran dan musyrikin Arab di seluruh semenanjung Arab. PAS wajib mengambil teladan daripada sunnah nabawiyah dalam sirahnya dengan menjadikan agenda perpaduan umat Islam dan mesejnya kepada seluruh umat manusia bermasyarakat majmuk. Langkah ini bermula dengan perpaduan umat Islam yang memimpin dengan mengumpulkan semua kumpulan Islam daripada berbagai-bagai jemaah atau parti. Kemudiannya disertai oleh kumpulan bukan Islam yang tidak ekstrim dalam konteks masyarakat majmuk. Adapun kumpulan Islam itu tidak hanya PAS dan UMNO sahaja tanpa bersatu dan lain-lain. Begitulah juga tidak hanya PAS dan bersatu sahaja tanpa UMNO dan lain-lain. Kalau hanya PAS dan UMNO sahaja atau PAS dan bersatu sahaja, maka tidak memenuhi ciri-ciri perpaduan umat dan hanya bertujuan politik yang terbatas dan tidak sempurna. Jika tanpa golongan bukan Islam yang tidak ekstrim pula, maka tidak terlaksana mesej Islam yang adil kepada seluruh manusia. Adapun kumpulan Islam yang memimpin tidak boleh terikat kepada satu-satu bangsa sahaja. Hal ini disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amaran kepada bangsa Arab setelah mereka meninggalkan Islam dengan firman-Nya yang bermaksud, jika kamu tidak berangkat untuk berjuang, yakni bagi menegakkan Islam, nescaya Allah akan menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikit pun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah At-Taubah ayat 39. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan kepimpinan Islam kepada bangsa bukan Arab yang menganut Islam dan berjuang untuk menegakkannya. Ibnu Khaldun radhiyallahu anhu menegaskan suatu bentuk maqasid asy-syariah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikut. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, para pemimpin itu terdiri daripada kalangan Quraisy. Riwayat Ahmad 12307. Pada masa awal Islam, merekalah bangsa yang mendominasi umat Islam. Apabila mereka lemah dan kecil jumlahnya, maka kepimpinan Islam diambil alih oleh kaum lain seperti Kurdi dan Turki. Maka dalam politik Malaysia, masa kini penganut Islam majoritinya berbangsa Melayu dan Bumiputera, maka merekalah yang berhak memimpin negara berakidah Islamiah. Selain itu, mereka juga berkewajipan bersatu dengan tali Allah yang pernah menyatukan bangsa Arab, sebagaimana yang dinyatakan oleh firman-Nya yang bermaksud, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali, yakni agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yakni masa jahiliah, saling bermusuh-musuhan.
maka Allah mempersatukan hatimu, lalu kerana nikmat Allah kamu menjadi orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, yakni Islam, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah Ali Imran ayat 103 hingga 104. Tali Allah yang menyatukan umat Islam ialah Al-Quran, kerana berpandukan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, Al-Quran itu ialah tali Allah yang teguh dan jalan yang betul. Riwayat At-Tirmizi 2906, Ad-Darimi 3374 dan lain-lain. Oleh itu, sebarang perselisihan atau pertelingkahan hendaklah diselesaikan dengan berpandukan kepada Al-Quran dan mengikut contoh yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara itu kemudiannya dihuraikan oleh para pemimpin yang disebut dengan ulul amri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruhmu melaksanakan segala amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulul amri antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni melalui Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, hal yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 58 hingga 59. Tafsir daripada perkataan ulul amri ialah para umara, yakni pemimpin Islam, dan para ulama, iaitu ilmuwan berkenaan ajaran Islam daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni As-Sunnah. Justru mana-mana pihak yang menolak usaha penyatuan ini boleh dikira melampau terhadap usaha perdamaian dan akan dikeluarkan daripada Pakatan Perpaduan Ummah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan jika ada dua golongan daripada mereka yang beriman itu berperang, maka hendaklah kamu mendamaikan antara kedua-duanya. Tapi jika salah satunya melampau terhadap yang lain, hendaklah kamu perangi yang melampau itu sehingga dia kembali kepada perintah Allah. Sekiranya dia telah kembali, damaikanlah antara kedua-duanya dengan adil, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Oleh itu, damaikanlah, yakni perbaikilah hubungan antara kedua-dua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 9 hingga 10. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bentuk penyelesaian dalam keadaan perpecahan yang paling tegang sehingga boleh mencetuskan peperangan. Maka perdamaian itu wajib diutamakan bagi mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melaknat bangsa Yahudi dalam kalangan ahli kitab apabila mereka berpecah belah dan meninggalkan ajaran kitab Taurat, dengan menyebabkan mereka merempat di alam dunia dan mendapat siksaan di hari akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Surah Ali Imran ayat 105. Sekian penulisan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, bertarikh
4 Rabiul Awal 1444 Hijrah bersamaan 1 Oktober 2022 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.